saya nak cerita kepada PAS, kepada Siti Mastura, Dr. Siti Mastura, kepada PAS, kepada Muhyiddin Yassin dan juga konco-konco mereka. Termasuk walaun. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Inilah masa terbaik bagi tuan-tuan PAS bersatu membuktikan di mahkamah bahawa Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, DAP ada kaitan dengan komunis. Inilah masa dia. Inilah avenue, tempat dia. Inilah keadaan dia. Dia macam ni. Dalam saman fitnah, okey, bila Lim Guan Eng saman Siti Mastura, apa yang Siti Mastura perlu lakukan untuk dia nak menang kes ini? Mudah saja. Dia kena buktikan dengan fakta bahawa kenyataan dia itu adalah benar. Itu saja. Bawalah bukti, bawalah keratan akhbar, bawalah penyataan, bawalah buku, bawalah dokumen, bawalah saksi, bawalah sesiapa sahaja sekalipun. Bawalah sesiapa sahaja sekalipun, apa sahaja sekalipun, dokumentasi apa sekalipun, pergi ke mahkamah itu kerana di mahkamah ini lebih adil. Tunjukkan kepada mahkamah dan buktikan kepada Malaysia dan dunia bahawa dakwaan itu adalah dakwaan yang benar. Kalau tidak, dosa fitnah ni tuan-tuan, bukan setakat Siti Mastura tu je kena bertaubat. Tuan-tuan yang sebarkan fitnah daripada dulu pun kena bertaubat. Tuan-tuan tak faham dan tak rasa dosa tu. Sebab ialah Tuhan ni kalau kita buat dosa, Tuhan tak beban, tak bagi kita rasa dosa tu. Saya rasa kalau Tuhan bagi kita buat dosa tu, rasa dosa tu, terus bertaubat kita. Tapi tujuan itulah dia. So macam mana nak bertaubat? Pergi tanya ustaz dan ustazah masing-masing. Simple. Pertama, taubat pada Allah lah. Tapi yang kedua, mohon maaf dengan orang yang tuan-tuan fitnah tu. Yang ni payah. Macam mana tuan-tuan nak mohon maaf dengan Lim Guan Eng? Dengan DAP? Macam mana? Kan? So macam mana? So persoalan ini sebenarnya, benda dosa fitnah ni bukan dosa main-main. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ada satu surah khusus untuk supaya kita umat Islam ni jangan jadi umat yang pemfitnah. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Hujurat antara lain. Jangan kita jadi satu kaum yang menindas kaum lain sehingga kita menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Tabayun dalam menyebarkan maklumat, itu semua dalam surah Al-Hujurat. Ni, kalau saya minta Dr. Siti Mastura bahaskan tentang surah Al-Hujurat, banyak kitab tafsir, banyak hadis, banyak Al-Quran. Saya rasa dia sangat alim dalam membahaskan perkara tersebut. Tetapi kenapa dia lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Kenapa dia buat benda yang kenapa dia tak buat benda yang dia cakap? Benda yang dia sendiri cakap. Besar kemurkaan Allah orang yang buat benda yang dia sendiri tak, orang yang tak buat benda yang sendiri cakap. Dan sedihnya tuan-tuan, benda ini dia macam ni. Politik ini, kita berbahas soal polisi, kita berbahas soal tata kelola, kita berbahas soal pentadbiran. Itu politik. Apa kena mengena sepupu dia, adik dia, mak dia, dia makan, dia tak semayang, dia pergi apa kaitan semua tu? Itu dosa dia lah kalau dia orang Islam lah. Kalau dia orang Islam, tak ada kena mengena. Dia bukan Islam dan juga pentadbiran. Tak ada kena mengena tuan-tuan. Tak ada kena mengena. Tidak ada kena mengena langsung. And yet, ini hujah yang digunakan. Kenapa? Sebab orang Islam kita di Malaysia ini, bukan semualah, ada di kalangan kita mempunyai ilmu yang terlalu cetek. Mungkin sebab pendidikan kita tu kot. Even benda asas kepada Islam tu sendiri diorang tak faham. Dan mudah tertipu dengan penunggang dan penonggeng agama ni. Kalau ustaz je cakap, betul lah tu, walaupun hadis tu hadis palsu, walaupun tak ada asal pada hadis tu, pun dia akan percaya. Itu yang hadis tuan-tuan, yang Rasulullah sebut, barang siapa berdusta di atas namaku maka tempatnya adalah neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, mutawatir. Pun ada orang percaya pada hadis palsu. Ni kan pula fitnah yang macam ni. Kerana apa? Cetek ilmu. Sebab itu saya buat live macam ni, supaya kita menjadi orang yang berilmu, orang yang faham, orang yang sentiasa berfikir dahulu. Saya tertarik dengan Carl Jung kata,
Apa itu berfikir? Berfikir bukannya informasi masuk dalam otak kita. Itu informasi masuk otak kita. Berfikir ni, informasi masuk tetapi kita persoalkan. Kita lihat dari pelbagai sudut. Kita teliti. Kemudian baru kita buat konklusi. Betul tak betul itu cerita lain. Tapi kita persoalkan. Waimah datang daripada siapa pun, termasuklah ulama ke, ustaz ke, tok guru ke. Tetapi kita ada satu perangai orang Melayu kita ni. Oh, tak boleh lawan kata tok guru. Nanti tulah. Yang ini salah pemikiran, tuan-tuan. Bukan kita melawan. Diingat melawan ni, melawan yang betul. Konsep melawan betul. Melawan tu apa? Tok guru cerita tentang hadis. Kita duk maki dia. Tak ada kena-mengena dengan hadis tu. Kita kurang ajar dengan dia. Itu adab. Tapi kita mempersoalkan, bertanya, hadis tu sahih tak sahih? Fitnah berita yang disampaikan ni betul ke tidak? Bila Dr. Ustazah Siti Mastura kata berkaitan dengan komunis, kita persoalkan ke tidak? Atau kita terima je bulat-bulat? Kerana apa? Oh, dia Dr. Ustazah, takkanlah lebay untit nak menipu. Istilah baru. Kan? Takkanlah dia nak menipu. Itu saya kata bukan berfikir. Kalau saya persoalkan daripada mana data kamu dapat? Fakta daripada mana? Muka surat berapa? Buku mana? Rujukan sejarah yang mana? Atau kamu sekadar sebut je? So, bila kena saman, salah siapa, tuan-tuan? Pertahankanlah. Itu je cara je, nanti jangan risaulah. Since dia tak nak minta maaf, apalah salah minta maaf? Mintalah. Tapi kenapa takut nak minta maaf? Itu saya kata. Baik, habis cerita fitnah tu kat situ. Tertarik saya dengan satu kenyataan hari ni, tuan-tuan.